المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala melahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau berulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, kemulakan Abdul Imam Ali bin Abu Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarihul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inastadarat kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadharahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqahum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, barisan BTK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung membaca atau mendengarkan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani atau terkenal dengan Tuan Minal, iaitu syarah bagi kitab Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, kitab ni dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Tuan-tuan boleh beli sendiri untuk simpanan atau untuk semak bersama, kedai buku ataupun Shopee. Baik, pada buku saya buku surat 108. Kita ambil sikit belakang. Dan katanya pula, kata Imam Sanusi dalam Ummul Barahin, au yataqayyada bimakanin, artinya atau terkait ia dengan suatu tempat. Jadi dah masuk pada bab sifat-sifat mustahil bagi Allah, iaitu pada sifat mukhalafatuhu lil hawadith, lawannya ialah mumasalatu lil hawadith, bersamaan Allah dengan yang baharu. Apa yang bersamaan tu? Salah satunya tempat. Baik, bermula murad daripada taqayyada dengan tempat itu hululnya, yakni bersentuhan pada tempat. Tiada muradnya itu tertentu dengan satu tempat, tiada tempat yang lainnya. Dan jika adalah ia yang bersegera faham daripada lafaz taqayyada sekalipun. Ini banyak dibahas tentang bahasa. Bermula makanun pada ahli sunnah, iaitu lapang yang mauhum ini, dan pada ketika itu adalah katanya aw yataqayyada bimakanin, hingga akhirnya itu terkaya daripada dengan katanya bi an yakuna jirman, artinya mengambil oleh zatnya yang maha tinggi itu kadar daripada lapang. Dan daripada jumhur falasifah, ahli falsafah, bermula makanun itu sutuh batin, daripada yang meliputi, yang menyentuh bagi sutuh yang zahir daripada yang diliputi. Seperti contoh batin buyung bekas air yang bersentuh bagi zahir air. Dan atas kata tiada ada katanya aw yataqayyada, hingga akhir itu terkaya daripada dengan yang tersebut itu. Dan katanya pula aw zamanin, tadi bimakanin aw zamanin, berkait dengan tempat atau zaman. Artinya atau terkait ia dengan zaman. Zaman ni apa? Masa. Seperti beredar atasnya segala falak, atau mendatangi atasnya malam dan siang. Bermula yang masyhur bahawa zaman itu harakah, yakni gerakan falak. Allah Ta'ala mustahil berkait dengan tempat dan berkait dengan masa. Pendek ceritanya itulah. Itu dibahaskan dari segi bahasa mendalam sikit lah. Dan kata setengah ulama, bermula zaman itu, masa itu menyerta mutajaddid yang mauhum bagi mutajaddid yang maklum, kerana menghilangkan bagi ibham, ragu-ragu atau sama-sama, seperti barang yang sabit yang ada pada kata engkau, aku datang akan engkau pada waktu naik matahari. Contoh ayat mudah dia, bila datang nanti waktu tengah hari, naik matahari, pagi, waktu terbit matahari, naik matahari. Maka naik matahari itu mutajaddid yang maklum, yang diketahui. Dan kata setengah ulama lain daripada yang demikian itu. Ada pendapat lain, dan telah memilih oleh setengah daripada muhaqqiqin, ulama-ulama yang kuat pegangannya ataupun pendapatnya, bahawasanya daripada barang yang terhenti oleh akal, iaitu yang sebenarnya. Baik, senang cerita, kesimpulannya masa lah. Allah Ta'ala tak terkait dengan masa. Macam makhluk macam kita berkait dengan masa, Dan katanya pula au tattasifa dzatuhu al-aliyatu bil hawadithi, artinya atau bersifat zatnya, zat Allah yang maha tinggi itu dengan sifat yang baharu.
Jadi antara perkara mustahil bagi Allah Ta'ala juga, Allah bersifat dengan sifat yang baharu. Yang baharu tu maknanya makhluk lah, sifat makhluk. Seperti bersifat dia dengan kudrat yang baharu, kuasa yang baharu, kuasa makhluk. Atau iradat yang baharu. Iradat ni kehendak, keinginan yang baharu, keinginan makhluk. Atau ilmu yang baharu, sebelum ni Allah Ta'ala tak tahu, kemudian baru tahu. Atau hayat yang baharu, hidup yang baharu. Mula Allah Ta'ala belum hidup, kemudian baru hidup. Katalah hingga akhirnya, atau bergerak, atau diam, atau putih dan hitam, dan suka dan duka. Banyak lagi lah nak sebut sifat-sifat baharu ni. Sifat-sifat makhluk ni banyak. Banyak nak disebut, banyak sangat. Jadi disebutkan sebahagian sahaja. Dan katanya pula au yatasifa bis-sighari, atau bersifat dia dengan kecil. Allah Ta'ala mustahil dengan sifat kecil. Awil kibari, dan setakat tu. Atau bersifat dengan besar. Allah Ta'ala mustahil bersifat besar. Tapi Ustaz, kan kita bersebut Allahu Akbar, takbiratul ihram tadi sampai maghrib ke? Allahu Akbar, Allah Maha Besar Ustaz, makna dia. Ustaz tak tahu makna. Tahu makna. Habis apa nama ni, kata Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan besar. Perbahasannya begini. Dan makna kecil itu barang yang sedikit daging anggotanya. Allah Ta'ala bukan kecil ataupun sedikit daging anggotanya, sebab Allah Ta'ala tak beranggota. Dan makna besar itu barang yang banyak daging anggotanya. Allah Ta'ala juga bukan besar, tidak bersifat besar. Maknanya Allah Ta'ala tidak berdaging anggota yang banyak. Allah tidak beranggota. Senang cerita, tidak bersaiz. Jangan kita anggap Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu yang kita selalu sebut kewajipan itu rukun sembahyang, takbiratul ihram. Tak sebut tak sah sembahyang. Allah Maha Besar, zikir lepas sembahyang, ataupun takbiratul intiqalat, sunat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas sembahyang sebut lagi zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu maknanya bukan saiz Allah tu besar. Allah tidak bersaiz. Habis besar tu macam mana? Nanti dibahaskan. Kata setengah ulama, makna kecil itu singkat umurnya. Ada pula ulama kata kecil tu umurnya singkat. Dan makna besar itu panjang umurnya. Ada setengah ulama kata begitu. Maka sekalian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kecil dan besar tu. Kenapa? Kerana sekalian itu sifat bagi jirim, objek, makhluk lah. Kerana tiada sunyi jirim itu daripada sekalian perkara itu. Yang namanya objek, makhluk, memang ada benda itu semua, kecil, besar dan sebagainya. Dan ada pun barang yang datang pada Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan besar, seperti firman Allah Ta'ala. Dalam ayat Quran kan ada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabirul muta'al. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, bermula Allah Ta'ala itu maha besar lagi maha tinggi. Surah Ar-Ra'd ayat 9. Jadi kalau kita suka baca Al-Quran dengan terjemahan, niat tu bagus untuk memahami Al-Quran, tapi caranya salah. Jadi kita baca Al-Quran, nak memahami ayat Al-Quran tu kita baca terjemahan. Kita pun baca Allah Ta'ala tu maha besar. Lalu andai kata kita terbayang Allah Ta'ala tu maha besar tu, saiz Allah lebih besar daripada, bukan setakat lebih besar daripada bumi, bukan setakat lebih besar daripada sistem suria, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Tak kala tu maka salahlah akidah kita. Rupa-rupanya maknanya itu besar pada martabat ketuhanan,
Bukan besar tu Allah Ta'ala saiznya besar, tidak. Ini dalam kitab tafsir, kalau ini kitab-kitab tauhid lah, diterangkan dalam kitab tauhid. Dalam kitab tafsir pun ada. Jadi cara untuk memahami Al-Quran, memahami tuntutan dalam Al-Quran, maka wajib kita rujuk kitab tafsir. Kalau tak pandai Arab macam saya, beli kitab terjemahan tafsir, bukan terjemahan Al-Quran, Sebab ayat Al-Quran tu sangat banyak, dan ada ayat yang terang, muhkamat dipanggil terang. Terjemahannya begitu, tafsirnya pun begitu, itu muhkamat. Ada yang mutasyabihat, samar-samar, terjemahannya begitu, rupanya tafsirnya lain. Makna sebenar ayat tu lain. Tak usahkan ayat Al-Quran, orang Melayu punya perkataan pun kadang-kadang maksudnya berlainan. Seorang mak bapak tengok anaknya ginjal-ginjal, orang Jawa kata ginjal-ginjal. Ginjal-ginjal ni apa? Bukan main buah ginjal, tak kerti diam lah, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini, contoh kan. Ginjal-ginjal orang Jawa kata. Tak mana datang ginjal tak tahulah. Agaknya lompat-lompat sampai terkeluar buah ginjal kan. Tahulah kan. Ginjal-ginjal, bocah ginjal-ginjal merono merene tu kan. Jadi mak bapak ni kan, main. Lompat, panjat. Itu maknanya memang suruh panjat ke? Memang suruh main ke? Memang suruh lompat? Tak, maknanya terbalik. Tapi budaknya tak tahu. Ya, lompat jatuh, badan muka. Panjat jatuh, kenapa kan? Badan muka, panjat lagi, baru dia faham. Oh, dah jatuh baru dia faham. Selagi tak jatuh dia tak faham. Bahasa Melayu aja maknanya bertentangan. Disuruh panjat, rupanya disuruh jangan panjat. Tapi yang namanya Melayu ni, kalau kata jangan panjat nanti, apa nama ni, tak dengar kan, panjat. Kadang budak yang pandai tak payah tunggu jatuh dah faham. Lain macam intonasi tu kan, panjat ni panjat, dengan mata-mata beliak tu kan, telik motor ni, telik motor. Jadi itu bahasa Melayu tuan-tuan, bahasa Melayu pun ada dipanggil kiasannya tu ada. Itu kiasan. Banyak lagi contoh kiasan, itu salah satunya. Jadi takkanlah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa syurga, ayatnya tu tak ada kiasan langsung, ada. Itu dipanggil ayat mutasyabihat. Maknanya yang sebenar tu nak kita ketahui dengan merujuk kitab tafsir. Kitab tafsir. Baik. Maka makna besar itu pada martabat ketuhanan, bukanlah saiz Allah itu besar. Dan katanya pula, sambung lagi, au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Artinya atau bersifat ia, yakni Allah, dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Jadi salah satu perkara mustahil Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, iaitu Allah Ta'ala mengambil faedah, mengambil kepentingan, mengambil manfaat, mengambil apa, perlukan sesuatu lah daripada segala perbuatan dan segala hukum. Dan misal perbuatan, contoh perbuatan itu seperti mengadakan Zaid dan Amru. Allah Ta'ala jadikan Zaid dan jadikan Amru contohnya. Dan misal hukum itu seperti mewajibkan sembahyang 5 waktu dan zakat dan puasa. Itu contoh hukum. Maka segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya itu maha suci daripada mengambil faedah. Akidah yang sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu maha suci, bersih daripada mengambil faedah daripada perbuatannya dan hukumnya. Allah Ta'ala tak perlukan, tidak mengambil faedah pun, tak perlukan benda tu. Dan makna gharadun itu iaitu illah, kerana atau sebab yang membangkitkan dengan tergagah. Tergagah ni terpaksa.
atau memperbuat akan sesuatu atau menghukumkan dia kerana hendak menghilangkan maslahat kepentingan yang kembali kepada dirinya. Mau ada untung untuk dirinya, atau kepada makhluknya, atau menolakkan daripada kebinasaan, nak mengelakkan sesuatu. Maha suci Allah Ta'ala daripada gharad. Allah Ta'ala tidak perlukan gharad atau illah atau sebab untuk jadikan sesuatu dan menetapkan hukum. Tak. Dan tiada jadi iktirad atas yang demikian itu. Baik. Firman Allah Ta'ala atas yang demikian itu, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tiada aku jadikan jin dan manusia, aku yakni Allah jadikan jin dan manusia, melainkan jadilah oleh mereka itu menyembah akan aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kerana lam pada liya'budun itu bukan ia bagi taklil, yakni supaya. Lam tu tuan-tuan dalam Al-Quran ada banyak makna. Ada lam bagi taklil, taklil tu maknanya supaya atau kerana. Dan hanya lam itu bagi akibatun, ada lam maknanya akibat. Dan sayruratun, dan ada maknanya menjadi. Maknanya akhir pekerjaan itu jadi menyembah oleh mereka itu akan daku. Jadi makna ayat ini bukanlah maknanya untuk yang berdudu untuk atau supaya menyembah aku, tetapi jadilah menyembah oleh itu akan daku. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia, Allah Ta'ala jadikan sembah dia. Bukan kerana, tak ada kerana, tak ada sebab. Maknanya kalau Allah Ta'ala ni jadikan jin dan manusia untuk menyembah Allah, maknanya perlukan sesuatu. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia tu mengambil manfaat, mengambil faedah daripada perbuatan Allah menjadikan jin dan manusia tu. Ini pun daripada makna yang sebenar tu daripada tafsir Al-Quran. Tak cukup hanya dengan terjemah. Saya tak kata baca terjemahan itu salah. Tapi kalau pada ayat-ayat yang mutasyabihat, boleh jadi salah, boleh jadi sesat kalau kita tak merujuk tafsir. Masalahnya kita ni kalau ni ayat muhkamat, tak apalah aku baca terjemah. Ini yang mutasyabihat, aku tak baca terjemah lah, aku baca tafsir. Kalau kita tahu jenis-jenis ayatnya, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak tahu ini ayat apa ataupun orang tanya ni ayat apa, muhkamat tu mutasyabihat, apa muhkamat? Ayat Quran lah. Ayat Quran lah. Apa muhkamat mutasyabihat lah? Muhkamat mutasyabihat pun kalau tak tahu lagi bahaya. Kalau kita ada niat nak memahami Al-Quran dengan terjemahan, hati-hati. Baik. Ketahui olehmu bahawa segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya, dan jika ada ia suci daripada gharad sekalipun, illah sebab atau kerana, tetapi tiada sunyi daripada hikmah, dan jika tiada sampai kepadanya oleh akal kita sekalipun, ada hikmah, sesuatu yang baik di sebaliknya. Allah Ta'ala tak perlukan manfaat atau faedah daripada perbuatan dan hukumnya, tetapi tiada sunyi daripada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya. Itu sebab satu peringkat tauhid kita belajar, yang pertama, baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan. Maknanya benda yang baik, contoh baik iman dan taat, contoh buruk kufur dan maksiat, itu Allah Ta'ala yang jadikan. Satu peringkat tauhid lagi kita belajar tuan-tuan, buruk itu nisbah di sisi manusia. Ini pun berdalilkan ayat Quran.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta, ma dekat situ ma nafiyah, bukan ma barang yang, maknanya ma nafiyah, maknanya tidak. Ma khalaqta, tidaklah engkau jadikan, hadza, ini yakni makhluk, batilan sia-sia, faqina adzabannar, subhanaka, maha suci engkau daripada buat yang sia-sia, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kerana ada orang masuk neraka disebabkan percaya Allah Ta'ala ada buat yang sia-sia. Satu peringkat tauhid lagi kita belajar, yang buruk itu di sisi Allah Ta'ala pun baik. Contoh buruk tadi apa? Kufur dan maksiat di sisi Allah Ta'ala itu pun dikira baik. Tak ada, di sisi Allah Ta'ala tu tak ada yang buruk Allah Ta'ala jadikan. Itu dua lapis peringkat tauhid kita belajar, tuan-tuan. Jadi itu sebab kalau orang lama-lama biasa kalau ditimpa musibah, ditimpa ujian, dugaan, cubaan kata Piramli, itu dinasihatkan oleh orang-orang lama atau orang yang lebih tua. Biasa dulu ada hikmahnya, sabarlah, ada hikmahnya. Hikmahnya tu apa? Ada perkara baik di sebaliknya. Dan jika tiada sampai kepadanya oleh akal kita sekalipun, kadang-kadang tak terfikir apa baiknya. Cuba cerita apa baiknya. Tak, aku pun tak tahu, tapi memang ada baiknya. Sabarlah. Kau tak rasa, ya, tapi sabarlah. Aku nak nasihat apa? Takkan jangan sabar. Itulah. Memang aku tak rasa macam mana kau rasa, tapi sabarlah. Sabarlah. Kenapa kawan tu bininya meninggal, contoh kan. Jadi ini nasihat, sabarlah, ada hikmahnya. Wah, nak terima kan. Kau tak rasa, kau bolehlah bini 4 contoh. Aku ni bini satu, inilah satu bini aku meninggal pula. Baru kahwin semalam, contohlah. Nak lagi tragisnya tu kan. Baru kahwin semalam, baru masa malam pertama dah tak rasa dah, contoh. Kan, sabarlah. Tak nak dengar muntu-muntu. Kawan yang lain alah, relax dah, bunga bukan sekuntum. Wah, semangat terus. Kawan tadi nasihat sabarlah, ada hikmahnya. Wah, kau main meronta. Yang seorang ni nasihat senang je. Alah, relax lah, bunga bukan sekuntum. Terus semangat. Wah, tak sedih, hilang sedih terus. Bukan sekuntum nasihat yang mengikutnya. Ya tak? Betul, tapi yang kawan tu tadi sabarlah, ada hikmahnya. Kita kena belajar tauhid, ada perkara baik di sebaliknya. Tak terima. Bukan tak terima, berat lah nak terima kan. Nasihat yang lain yang mengikutnya, semangat terus. Baik. Itu contoh, tuan-tuan ya. Jadi ada hikmahnya. Kerana bahawasanya jika tiada ada ia kerana hikmah, nescaya ada ia sia-sia dan mustahil atas Allah Ta'ala buat perkara yang sia-sia. Rukun iman tu ada baik dan buruk daripada Allah Ta'ala yang jadikan. Qada dan qadar tu kan, baik dan buruk Allah Ta'ala jadikan. Itu satu peringkat tauhid kita belajar. Satu peringkat lagi naik, yang buruk itu pun di sisi manusia, di sisi makhluk. Dari segi syariat, zahir syariat memang ada. Ini najis, ini bukan, dalam najis tu dah satu benda hina satu. Ada pula yang mukhaffafah, ringan, mutawassitah, pertengahan, mughallazah, yang paling berat. Kita belajar dalam ilmu syariat kan, ilmu hukum hakam. Itu dari segi zahir syariat. Dari segi di sisi makhluk. Habis wajib percaya tak? Wajib percaya juga. Kita Ahlussunnah Jamaah pegang hakikat tauhid dan zahir syariat. Syariat pun kita pegang. Baik. Janganlah mentang kata kita dah belajar tauhid, maknanya segala perkara baik ustaz ya. Sekejap lagi saya nak salam Pak Isyak, saya nak salam ustaz, saya nak selip dulu najis. Sebelum saya salam, orang biasa salam kau duit. Salam kau najis. Baik cicak dulu. Alah, sabarlah ustaz.
Kan segala perkara Allah Ta'ala jadikan tak ada yang sia-sia, semuanya baik. Bukan begitu cara dia. Yang nak difaham tu, yang nak yang disuruh tu percaya dalam hati segala perkara tu, yang buruk itu pun nisbah di sisi makhluk, di sisi Allah Ta'ala semuanya baik. Itu percaya dalam hati begitu. Dari segi zahir syariat, pekerjaan kita, anggota badan kita ni, amalan kita masih berpegang pada syariat, zahir syariat. Yang namanya tahi cicak itu najis, kecuali terlalu banyak, tak dapat nak bersihkan dengan sekejap atau tak terkawal. Contoh macam bulu kucing banyak sangat kat masjid contoh. Itu kan bulu kucing kan bangkai, tapi dah banyak sangat tak terbuang. Boleh, tapi lambatlah nak mengerjakan tu kan, nak bersihkan tu lambat, ambil masa. Dimaafkan. Najis tak najis tapi dimaafkan. Tu dari segi zahir syariat kita pegang. Bukanlah maknanya jangan sampai kita ni tak pandai nak letak tempat yang betul. Yang disuruh percaya dibuat dengan perbuatan. Dia suruh percaya dalam hati, baik dan buruk. Buruk tu pun di sisi makhluk, di sisi Allah Ta'ala semuanya baik. Dia pergi zahirkan dengan perbuatan. Jadi dia pun ambil najis, disapukan semua dekat motor orang, tempat duduk apa semua, kereta orang, tempat nak buka pintu semua. Lepas tu dia pun cakap, jangan marah ni yang buruk di sisi Allah Ta'ala pun baik. Itu dah salah meletakkan tempatnya. Kalau begitu pada zaman Sayyidina Umar pernah berlaku begitu, tapi taklah pakai najis tu. Itu contoh yang saya buat. Saya pernah cerita kat sini, tapi kita recall balik, ulang balik. Zaman Sayyidina Umar pernah satu orang ditangkap kerana mencuri. Lalu dibawa kepada Sayyidina Umar sebagai kira hakim lah, khalifah, juga memegang jawatan hakim. Jadi khalifah pun tanya, Sayyidina Umar tanya, kenapa kau mencuri? Kalau ada sebab yang munasabah, contoh dah tak ada duit nak kerja, orang tak nak ambil aku kerja, anak dia ni lapar, terpaksa mencuri. Kalau ada sebab yang munasabah yang boleh dimaafkan, tak kena potong tangan. Tapi dia jawab apa? Bukan dia jawab ni susah ke betul. Dia jawab, Allah takdirkan aku mencuri. Depan Sayyidina Umar dia cakap macam tu. Sayyidina Umar tu khalifah yang kedua, sahabat Rasulullah, antara sahabat yang dijamin syurga, termasuk dalam 10 orang. Berani dia cakap, Allah takdirkan aku mencuri. Sayyidina Umar tu tak tahu ke takdir Allah? Memanglah baik dan buruk Allah yang takdirkan, Allah yang jadikan. Tetapi kau sudah jadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan kau mencuri, nak menolak hukum syariat, nak mengelak daripada dihukum had, potong tangan. Maka Sayyidina Umar kata, dah potong tangan dia sebab mencuri, tak ada sebab yang munasabah, bagi 40 kali sebatan. Pasal apa? Menggunakan ayat hakikat tauhid yang sepatutnya dipercayai dalam hati sahaja, tapi dia sudah keluarkan menjadikan hujah atau alasan untuk mengelak daripada hukum syariat. Zaman Sayyidina Umar sudah berlaku begitu. Jadi jangan kita ulang lagi perkara yang sama. Jangan sampai pisang berbuah 2 kali. Allah tak apa, Sayyidina Umar dah tak ada. Memang Sayyidina Umar dah tak ada. Tapi benda salah tu tetap salah. Nanti yang kalau Sayyidina Umar dah tak ada, tak hukum kita sekalipun, dalam kubur tu akan ditanya, fahaman kita tu macam mana, akidah kita. Masa tu malaikat pula yang urutan, bukan Sayyidina Umar lagi. Dah terlambat, dia tu dah terlambat. Yang ni tadi ni kedaruratan kat dunia, sempat lagi bertaubat. Kalau dalam kubur nak taubat apa dah tak guna. Alhamdulillah min dzalik, ya. Baik. Jadi sambung sini. Bermula farakun, yakni beza antara gharad dan hikmah
apa beza sebab dan juga hikmah, kebaikan ataupun perkara baik di sebaliknya. Bahawa gharad itu, sebab tu adalah ia maksud daripada perbuatan atau hukum dengan sekira-kira ada ia yang membangkitkan dan yang menanggung atasnya, yang ini atas perbuatan atau hukum itu. Dan hikmah itu tiada ada ia seperti demikian itu, dia tidak membangkitkan dan tidak menanggung atasnya. Yang ini Allah berbuat dengan hikmah, bukan kerana gharad, bukan kerana sebab. Allah Ta'ala jadikan sesuatu ni, Allah Ta'ala jadikan kita contohnya, bukan sebab nak jadikan hikmah, tidak. Memang ada hikmahnya, ada kebaikannya. Kalau gharad tu sebab, kenapa Allah Ta'ala jadikan kita? Sebab supaya kita menyembah Allah. Itu mengambil manfaat, mengambil faedah, itu gharad. Dan berbuat kerana gharad itu mustahil, kerana yang berkehendak mengambil gharad di dalam perbuatan dan hukumnya itu menunjukkan kekurangan. Dia ada win-win situation lah. Kalau satu contoh yang saya boleh fikirkan, si A ni nak minta tolong si B, B pun cakap aku tolong kau, apa aku dapat? Contohnya kan, gini aku bagi gini. Jadi win-win situation nama dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuatu ni, Allah Ta'ala pun dapat sesuatu. Itu gharad. Mustahil Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu, perlukan sesuatu yang lain, tidak. Itu gharad. Hikmah tu memang perkara baik di sebaliknya. Itu kalau berdasarkan tauhid tadi, memang segala perkara yang Allah Ta'ala jadikan baik atau buruk ada hikmahnya, kebaikannya. Maka berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan dia. Jadi kalau gharad tu tadi kekurangan, dan Allah Ta'ala telah kaya ia daripada segala yang tersebut itu. Kaya, apa makna kaya Allah Ta'ala? Adakah makna Allah Ta'ala tu banyak harta, banyak rumah, banyak kereta, banyak motor, banyak apa lagi, banyak duit, banyak isteri? Tidak. Kaya Allah Ta'ala tu, satu lagi, adakah makna kaya tu Allah Ta'ala ada satu gudang yang besar. Dalam gudang tu ada makhluk yang Allah Ta'ala belum ciptakan lagi. Adakah begitu? Tidak. Allah Maha Kaya itu maksudnya Allah tak perlukan yang lain, Allah tak perlukan makhluk. Itu maksud kaya. Baik. Dan Allah Ta'ala telah kaya ia, tak perlukan yang lain ia daripada segala yang tersebut itu. Maka mustahil baginya, yang bagi Allah, mengerjakan dan menegahkan dengan gharad. Maka yang berkehendak kepada gharad itu baharu, makhluklah, lagi kekurangan. Yang berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangannya, makhluklah yang perlukan gharad ni. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il, yang si pembuat, atau yang pelaku, yang mukhtar, yang memilih, dia yang berkehendak sendiri, tidak terpaksa. Lagi kaya ia daripada sekalian makhluknya, tak perlukan makhluknya. Baik. Dan kata musannif, sambung lagi perkataan musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Artinya, dan yang kelima daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya, seperti bahawa ada ia sifat yang berdiri ia dengan zat, atau berkehendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia. Jadi antara sifat wajib bagi Allah yang kelima tu, qiyamuhu bi nafsihi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Jadi lawannya iaitu sifat mustahilnya, tiada berdiri dengan sendiri. Itu mustahil lah. Tiada berdiri sendiri itu maksudnya apa? Allah Ta'ala perlukan zat yang lain. Maknanya Allah itu bukan zat. Zat itu berdiri. Allah Ta'ala itu tak ada diri sendiri, dia perlukan diri yang lain. Atau berkehendak ibn fa'il menjadikan dia, ataupun Allah Ta'ala ni tak terjadi sendiri. Maknanya Allah Ta'ala perlukan yang menjadikan dia.
Kalau Allah Ta'ala terjadi sendiri pun salah juga fahaman tu. Allah Ta'ala tidak dijadikan, betul. Kemudian kalau satu orang berfahaman Allah Ta'ala menjadikan dirinya sendiri ataupun Allah Ta'ala terjadi dengan sendiri pun salah juga tu. Sebab seolah-olah daripada tiada kepada ada. Sedangkan adanya Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Ni Ustaz, jangan difikirkan, wajib percaya sahaja. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala wujud, tiada permulaan, tak ada mula. Jadi jangan ditanya bila Allah Ta'ala lahir, tak ada. Berbeza dengan makhluk macam kita. Kita ada tarikh lahir, ada waktu jadinya tu. Tarikh lahir satu, tarikh jadinya tu tak tahu. Tarikh lahir tu keluar dari perut ibu lah. Dalam perut ibu tu dah lama ada dah. Bila tu aku pun tak tahu. Tapi ada dah. Dulunya tak ada, kemudian baru ada. Itu makhluk tu kita. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bermula berlawanan antara tiada berdiri dengan sendirinya dan antara qiyamuhu binafsihi itu daripada berlawanan antara suatu dengan nakidnya, seperti barang yang ia zahir. Maknanya apa? Kata musannif bi an yakuna hingga akhirnya taswir bagi nafi, tiada bagi menafi, dan tatkala berlaku oleh musannif pada barang yang telah lalu atas tafsir qiyamuhu binafsihi itu dengan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan tiada berkehendak kepada mukhassis, yakni yang menjadikan dia, seperti barang yang ia istilah bagi setengah daripada mutakallimin, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sifat kalam, dan iaitu yang masyhurnya nescaya berlaku ia di sini atas taswir pemikiran ketiadaan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan keadaannya sifat yang berdiri ia dengan zat, dan dengan keadaannya berkehendak kepada fa'il yang menjadikan ia. Dan jika berlaku ia pada barang yang telah lalu ia atas tafsir qiyamuhu binafsihi itu dengan tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat juga. Diterangkan baliklah bezanya yang sifat mustahil ni, iaitu qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Makna berdiri sendiri itu apa? Diulang balik, Allah Ta'ala tidak perlukan zat yang lain. Satu, Allah Ta'ala itu zat, Allah Ta'ala itu diri, ada dirinya sendiri, dia tak perlukan diri yang lain. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala tak perlukan kepada yang menjadikan dia. Malah tak boleh juga kita katakan Allah Ta'ala jadikan dirinya sendiri, atau tak boleh juga kita kata Allah Ta'ala terjadi dengan sendiri. Tidak. Allah Ta'ala itu ada, tiada mula. Itu berkait pula dengan kitab lah. Maka hanyalah seperti barang yang ia istilah bagi setengah mereka itu, nescaya berlaku ia di sini atas taswir pemikiran ketiadaan berdiri dengan sendirinya, dengan keadaannya berkehendak ia kepada zat juga. Dibahaskan ulang-ulang baliklah. Maka hanyalah seperti barang yang ia zahir. Baik, dan berkata musannif, sambung lagi matan Umum Barahim, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dzatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dzatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali. Artinya, dan yang keenam daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa tiada ada ia esa. Esa tu apa? Tunggal. Tunggal tu apa? Satu. Seperti bahawa ada ia bersusun pada zatnya. Jadi sifat yang mustahil ni Allah Ta'ala tak esa, tidak satu. Ada susunan pada zatnya, atau ada baginya yang menyerupai pada zatnya, atau pada sifatnya, atau ada sertanya pada wujud yang memberi bekas pada suatu perbuatan daripada suatu perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, maksud insya-Allah nanti kita sambung lagi perbahasan sifat mustahil Allah Ta'ala itu tidak esa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى